Dia nak jadi pomen ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita sambung buat motor ni, okey? Ingin pula meluka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman, maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus tak terlintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang sangat berdosa padamu. Tapi sekarang aku nak basuh dulu. Jadinya barang-barang ni aku akan letak dekat sini Okey. Bagi mengelakkan dia hilang, kita letak atas kain. Lepas tu kita letak dekat sini. Okey. Lepas tu aku tunjukkan korang. Kalau macam apa ni, gasket original kan, semua motor lah 4 stroke paling banyak kot masalah nak buang gasket original tu. Okay, jadi macam mana kita nak buang gasket original? Sebab gasket original tu serius. Aku sekarang serius saja lah pula. Dia memang susah nak buang. Jadinya macam mana cara kita nak buang? Okay, jadinya hari ni aku tunjuk macam mana kita nak buang gasket lama. Okay. Tak kisahlah 8T ke apa ke kan. Kau nampak tak Aku macam tak nampak lah dalam video. Gasket lama tu dia macam gini tau. Kalau boleh korang cabut dulu kan ni, center bush ni kan. Apa botol ni siap boleh cabut macam gitu je. Betul-betul padu, tak jam, apa pun tak jam. Okay, jadinya bila korang nak buka ni, korang jangan pakai pisau. Dia bukannya tak boleh pakai pisau, dia boleh. Tapi kalau pakai pisau dia susah. Okay, jadinya aku buat macam ni tau. Aku akan ketuk manja. Ketuk sampai benda ni rosak. Korang ketuk manja macam ni contoh ketuk macam tu. Ketuk layan orang cakap. Sebab dia memang korang kena buat macam ni. Korang dah ketuk macam tu kan. Kau tengok dia boleh tanggal. Nampak? Dia tak merosakkan benda tu. Nampak kan? Dia senang kopik. Okey, jadinya macam itu Tapi ingat, korang ketuk tu, korang janganlah balun kuat-kuat. Ketuk layan kan, macam ketuk-ketuk Ramadan gitu lah. Ketuk-ketuk Ramadan dah habis dah. Syawal pula tak dimerasai. Pasal Syawal aku sedih lah tahun ni. Bukannya apa, tahun ni kan aku tak dapat balik kampung. Orang yang sebelum ni, dia orang pun dah merasa tak balik kampung. Jadinya orang macam aku ni tak pernah merasa. Jadinya sedih, perasaan tu sedih. Inilah orang cakap raya pertama kali lah. Raya aku tak merasai raya. Sebab tak boleh makan sama-sama dengan mak aku. Macam aku ni, aku anak manja mak aku. Tak malunya aku nak ngaku aku anak manja mak aku. Aku tak kisah orang sekeliling aku nak cakap aku anak mak ke apa ke. Lantak pi lah kata orang utara. Jadinya korang kena faham kan. Macam aku cerita sebelum ni, masa aku nak naik kerja sini, mak aku yang bagi aku duit 100.5. Kau bayangkan mak bagi duit 100.5. Aku bukannya nak suruh korang bayangkan duit tu sikit. Aku nak suruh korang bayangkan mak aku tau yang bagi. Mak, kau tahu je lah mak duit apa Macam mana dia boleh ada duit? Kau cakap dengan aku. Kalau tak bapak aku bagi, ataupun dia simpan sikit-sikit, kau bayangkan dia nak bagi aku duit 100.5.
Tapi itulah, masa aku cerita tu kan, aku tak cerita. Bukan aku tak cerita, aku terlupa. Kan aku tak dapat sambung kontrak. Bila aku tak dapat sambung kontrak, gaji aku 2 bulan tau aku tak dapat masa aku kerja kontrak tu. Kau bayangkan lah, sebab tu mak aku bagi aku duit 1,5. Sebab masa tu aku memang tak ada duit langsung. Tak ada duit langsung, babe. Serius. Jadinya macam berat juga aku time tu. Sangat berat. Basuh ni pakai diesel sebab kotor sangat. Jadi kita basuh pakai diesel, senang sikit nak bersih. Satu diesel ni dia tak kering. Kalau pakai petrol untuk basuh karburator, okey lah. Kalau masuk benda-benda kotor ni tak boleh pakai petrol. Dia akan melakukan pembaziran kat situ. Aduh, siapa telefon aku tu? Okey. Bila dah bersih gitu, kita pakai berus sikit. Pakai berus ni boleh bersih. Kalau pakai berus apa, cat tu, memang tak boleh bersih pun. Dia kalau kita basuh barang yang kita basuh pakai air, dia tertanggal tau. Minyak-minyak tu kalau kita pakai diesel, dia tertanggal. Kalau kita pakai petrol, kalau kita basuh, kita lambat tembak air, nanti dia kering. Kalau diesel ni, korang basuh sampai bersih pun, dia takkan kering. Jadinya lagi senang pakai diesel. Kalau korang nak basuh enjin ke, nak basuh apa ke. Jadinya aku dah basuh head block dia. Kan dah bersih tu. Kan dah bersih. Sekarang dah bersih dia punya head block. Okey, korang tengok block dia. Lawa je, tak adalah calor-calor pun. Block dia dah bersih semua. Kita dah basuh, bersihlah juga. Head pun dah bersih. Okey, sekarang kita nak pasang dia punya blok. Okey, pelak tu pelak baru tu kan kita tukar hari tu kan. Okey, jadi kalau beli gasket top 125Z ni, korang akan dapat dengan gasket tapak rival ni. Pelik juga kenapa 125 buat gasket top dia siap dengan tapak rival. Lain lah kalau macam RZ kan dia memang dah blok melekat dekat tapak rival. Jadinya kita kena buka. Tapi tak apalah, dia dah bagi tu, terima je. Okay, semalam piston aku cakap aku pakai art kan. Piston kita pakai art. Lepas tu ring dia aku pakai yang jenis ni, NPR. Okay, NPR dia okey juga. NPR pun okey juga. Di NPR RK. Dua tu je lah aku pakai. Okay, sekarang kita lap dia punya permukaan tu. Kita bersihkan sikit-sikit gasket dia. Kain buruk ni kita lap. Dia tak ada berminyak pun, tapi orang cakap lap je lah, tinggal dekat situ. Memandangkan dia gasket original, jadinya dia tertinggal pun bukannya banyak, sikit je. Ada satu tempat ni sikit sangat. Tapi walaupun sikit, kita kena buang lah. Okay, semalam kan ada budak ni, dia komen dekat aku punya YouTube lah. Dia cakap, bang, piston 125Z original pun dia kata art. Jadinya kita tengok, betul ke piston dia art? Jadinya betul, piston dia memang art juga. Kita tengok bezanya dekat dalam ni. Kalau dia piston original dekat belah dalam ni kan, dia tepi ni ada art dia lain. Kalau macam piston yang baru ni, dia art dia dekat sini. Kalau yang original betul motor ni, dia dekat bawah ni kosong, dekat sini pun kosong, dia ada dekat tepi sini. Kat tepi sini ni, kat sini dia ada art. Tapi tak kisahlah, takkan nak sama-sama sebiji Yang penting aku memang selalu pakai piston art ni, motor tak ada masalah. Jadinya aku recommend lah benda ni. Oh iya lah. Jadinya kan kalau macam kita lay block kan, kita lay block motor lah kan, dia ada benda ni tau. Dia ada benda ni, macam zinc kecil ni kan. Jadi aku nak tengok dekat motor original ada juga ke? Ada. Okay, dekat motor original pun ada benda. Tahu, siap dah reput lah, dah patah separuh. Jadinya memang tak tahu mana pergi tu, hancur ke. Jadinya kita abaikan benda tu sebab dia dah rosak. Okay, jadinya sekarang, semalam aku dah siap dah untuk blok ni, tapi aku pergi balik.
Sebab kedai tu, bukan owner kedai lah, member aku tu yang buat benda ni kan, dia polish benda ni tak licin. Maksudnya bila aku duk pasang tak dalam keadaan tak ada ring ni, dia tak boleh macam ni. Dia ketat gila. Aku cakap ni aku tak boleh bayangkan kalau aku pasang ring, memang tak boleh lah. Jadinya kalau macam two stroke ni kan, dia tak boleh longgar sangat, dia tak boleh ketat sangat. Kalau macam ni orang cakap serang elok lah. Dia boleh gerak pakai tangan macam ni kan. Bila kita tengok macam ni kan, kau letak piston kat atas macam ni, kau pegang pakai tangan je, tak kat atas gini kan, kau goyangkan, dia ada clearance sikit macam tu, okey lah. Dia tak boleh tak ada clearance. Jadinya benda ni aku akan pakai, okay? Sebab motor ni dia bukannya motor racing, dia piston pun piston standard. Jadinya aku akan nasihatkan dia, motor lepas siap bawa running dalam bawa 80, 100 je dulu. Sebab sebenarnya kalau kita pakai benda ni, dia lagi tahan. Sebab benda ni fungsi dia untuk fitkan ring. Dia macam spring tau. Kalau korang tengok benda ni, dia bukan macam hexagon kan. Bila dia hexagon, dia akan menolak ring tau dekat bucu-bucu ni. Jadinya orang cakap ketahanan ring tu lagi lama lah. Jadinya kalau motor-motor setting, kenapa aku tak pakai? Sebab motor-motor setting memang aku tak pakai, sebab memang nak bawa laju. Bila dia longgar, dia susah nak jam. Tapi janganlah longgar sangat tak ada kompresor pula. Sebab tu kalau macam motor-motor sprint test, dia orang pakai single ring. Single ring ni maksud aku bukannya piston single ring tau. Dia bukan piston single ring. Ring ni dia pakai satu je. Piston macam ni, tapi dia pakai satu je. Sebab risiko untuk jam tu susah. Tapi janganlah kau orang pergi pakai satu untuk main highway. Dia orang tu pakai satu, dia jalan pendek, jadinya tak ada masalah. Kalau jalan highway kau pakai satu, tak tahu lah, aku tak pernah terai. Tapi janganlah. Okay, aku bila nak pasang benda ni, bebel. Okay, aku pasang. Mana tuti ni? Korang celup jari korang letak macam ni. Oh, ini dah banyak kali ni aku tunjuk ni, tapi tak apa lah, setiap kali kerja aku tunjuk. Okay, biar dia basah. Banyak pun tak apa, tak ada hal pun. Kau nak pasang ring tu, kau letak lagi tuti kat tangan, kau gini kan, kau balut balut dia macam tu. Okay, ini kita pasang ring kedua ni, ring spring ni kan, aku pasang sebab aku nak pakai. Sebab motor ni standard. Okay, lepas tu kita pasang ring bawah dia. Pasang ring ni kan, kau buat macam ni, kau letak dekat atas paku dia satu, macam itu. Okay, letak gitu. Lepas tu yang ini kau tarik, kan dah masuk. Lepas tu kau check lah benda tu, dia boleh rapat tak? Ring tu boleh rapat tak? Dia maksudnya dia boleh tidur tak? Okay, boleh. Bila boleh baru kita pasang yang atas. Okay, benda ni sebelum pasang kita kena check betul-betul ni. Jadi aku akan tembak angin sikit, memastikan benda tu tak ada abuk-abuk kat celah tu. Okay. Dia boleh kembang dia cantik. Dah cantik kembang dia, kita pasang kelip piston. Bearing kacang je lah aku panggil. Bearing kacang dengan macam kelip ni kan, aku ada screwdriver aku sendiri tau. Aku buat sendiri lah. Screwdriver aku macam ni, dia tajam kan. Jadi aku akan masukkan senang. Cuma bearing kacang lah aku tukar. Bearing kacang dengan pin piston. Nak cakap pin piston pun payah aku ni. Okay, piston ni pasang kat belok macam ni lah, pasang kan. Kau letak, cari ring pertama, kau tekan, kau masukkan. Ring kedua tu tak payah tengok dulu. Lepas tu tekan, masukkan. Okay, dah masuk. Lepas tu kita cari lah level dia tu, level untuk kita masukkan balak. Okay, balak je. Okay, lepas tu kita masukkan ni. Masukkan macam tu, pusing-pusingkan sikit. Okay, main-main sikit. Okay, lepas tu kita pasang. Okay, untuk motor ni kan, aku takkan pakai gam gasket. Sebab motor dia, permukaan dia cantik. Yang penting masa korang pasang tu, permukaan dia dekat belok dengan dekat
enjin kena kering lah, tak ada minyak. Okay, baru korang pasang. Kalau macam ni senang sikit korang nak tengok-tengok kan. Kau tu korang goyang-goyangkan, dia tak masuk ni kan. Kau tu korang goyang, dia dah masuk. Okay, lepas tu korang carilah apa, aku letak bangku je bawah ni. Biasa bangku, kau tak apa aku letak macam tu je, dia tak ada benda pun. Lepas tu kita pasang klip dia. Tapi sebelum korang nak pasang klip tu kan, korang letak benda ni dulu. Sebab kita takut dia terpelanting masuk dalam enjin. Terpelanting masuk dalam enjin, kalau tembak-tembak pakai angin dia boleh keluar, alhamdulillah. Kalau tak boleh keluar, kita yang pening kepala nanti kan. Jadinya sebelum dia bermasalah, baik kita je jangan cari masalah. Dia macam itu. Okay, lepas tu kita pakailah screwdriver aku tadi, screwdriver unlimited aku tu. Pakai apa aku nak cakap tadi korang pakai clip C, clip G kan. Boleh je pakai clip tu, pada aku tak ada masalah pun. Cuma kalau clip G tu kan, dia macam gini kan, dia G sampai kat sini dia bengkok kan. Biasanya semua benda lah, bila sampai tempat yang bend tu, dia punya tempat yang bend tu maksudnya bengkok kan, dia tak kuat. Jadinya kadang-kadang dia punya yang bend tu, yang bengkok, yang menegak tu, dia kadang-kadang dia patah. Bila dia patah, dia tersekat dekat dinding blok. Tu yang buat motor jam kadang-kadang. Jadinya kalau korang nak pakai klip yang G macam itu tu boleh, tapi korang potong dia punya tu, jadikan dia C. Okay, lepas tu kat atas ni letak sikit tuti. Lepas tu kita pasang blok ni. Tapi disebabkan motor ni rare motor ni standard badak. Aku tak tahu bila last aku jumpa motor 125Z yang betul-betul standard macam ni. Last 4 tahun 5 tahun lepas macam itu lah aku jumpa 125Z macam ni. Tapi tu motor baru. Motor baru ni kita tak pelik sangat, sebab yalah dia motor baru. Jadinya memang dia standard semua kan. Macam ni dia bukan motor baru, dia motor yang dah lama dipakai, tapi dia tak pernah buka. Jadinya macam teruja je. Skru block dia sama macam skru exhaust juga, tapi dia macam kalau 125Z ni dia tebal sikit tau. Dia macam tinggi sikit atas pisau atas pisau nampak. Okay, korang tengok dia kalau skru block 125Z ni dia tebal daripada skru biasa. Kalau korang tengok kan, dia lagi tinggi sikit daripada skru exhaust. Jadinya ni skru block. Alah, nanti mesti ada orang cakap skru pun nak kira. Tapi memang itulah, aku beritahu je. Okay, jadi kita kena tengok skru dia tebal, dia tak sama. Letak gam tadi, kita dah tak boleh nak. Kalau kita letak gam tadi, kita dah nak kena cepat-cepat ikat kan. Kalau tak cepat-cepat ikat, keringlah gam tu, baru kita ikat. Kita ikat sama lah yang macam aku tunjuk sebelum ni korang pakai spana 12 common, tapi silang lah. Ikat korang silang. Mula korang ikat biasa dulu, pakai tangan je tu. Tu ikat bawah pula. Baru kita pakai spana 14 ni, kita masukkan macam itu. Ini 17 besar sangat. Okay, kita masuk 14 gini. Lepas tu kita ikat. Okay, cukup. Gitu je. Korang tak payah ikat kuat-kuat sangat. Cakap sekali lalu gitu kan. Sebab kalau ikat, kita rasa benda tu. Okay, lepas tu kita pasang head dia. Tapi sebelum kita pasang head dia tu, korang lap dulu ni. Sebab tadi kan kita letak tuti kan, jadinya bila kita start, tuti tu akan datang kat tebing-tebing dia, head dia. Okay, getah ni kalau korang tengok, dia ada 1, 2, 3, 4. 3 ni sama saiz. Yang ni dia besar, jadinya yang kecil ni duduk dekat blok, yang besar ni duduk dekat atas. Sebab dia yang cepit dekat head. Okay, dia macam gitu. Banyak, asalkan ada je. Lepas tu korang jangan letak dekat dengan lubang piston. Kalau letak tengah-tengah, gam dia aku akan letak macam gitu je. Segitu je. Tak payah banyak-banyak, biasa-biasa je. Katakan benda ni je sebenarnya dia janji ada gam. Lepas tu kalau head ni kan, kalau korang tengok head ni, dia ada besi ni. Faham tak besi ni? Besi ni dia macam tulang tau. Tulang untuk pegang sirip-sirip ni.
tak nak bagi benda tu vibrate. Kalau tulang ni tak ada pun motor bunyi bising juga. Jadinya bila kau nak pasang head, kau nak tahu mana satu atas, mana satu bawah, kau tengok tiang ni. Tiang ni kat bawah. Kita pasang. Lepas tu kita pasang. Kita letak gasket. Lepas tu kita pasang. Kita tak payah nak try. Tak masuk. Dah masuk kan, kejap lagi terbalik lah. Jadinya korang tengok besi ni. Besi ni memang duduk bawah. Okay, nampaknya motor ni dah nak siap. Tu korang ikat pakai tangan. Ikat sampai ketat pakai tangan. Maksudnya ikat dalam pakai tangan tu pun korang kena pakai silang juga. Okay. Bila aku nak ikat head ni kan, aku akan pakai 12 ni coupling ni. Aku akan pakai 12 coupling. Sebab kalau pakai ni kita boleh rasa benda tu takat mana ketat dia kan. Lepas tu sebabkan benda ni ada getah, jadinya kadang-kadang korang keliru tau. Yang ketat tu getah ke headnya. Okay, kita boleh rasa lah benda tu. Okay, jadinya dah. Kita dah ikat. Bila kita dah ikat tu, aku akan biar dulu, biar dia kering sikit. Sementara nak tunggu dia kering tu, aku akan pasang dia punya exhaust ni. Jadinya motor ni aku tukar dia punya pilot. Dia punya pilot pula. Dia punya main jet tukar. Sebab pilot dia aku dah besarkan, jadinya main jet dia aku kecilkan. Main jet dia aku pakai 90 try. Okay, jadinya main jet 100 ni kita buka, aku pakai 90. Lepas tu kita try start motor ni, kita tengok macam mana respon motor ni. Okay, jadinya motor 125Z tadi tu aku pakaikan dia jet 90. Lepas tu dia punya pilot aku pakai 22.5 lah. Mana main jet dia tadi lah, yang NAS tukar tadi tu kan. Ni dia, dia letak dekat bawah ni je NAS ni. Okay, jadinya aku pakaikan main jet dekat motor tu 90, pilot 22.5. Besarkan pilot, kita kena kecilkan main jet. Dia memang macam itu. Pilot aku kekalkan 22.5, minyak aku tukar 90. Sekarang NAS pergi beli oil seal EXPI. Sebab semalam aku tukarkan tayar ada seorang ustaz ni. Dia bawa 2 biji motor. Dia satu tu motor apa Legenda tak silap aku. Legenda. Lepas tu yang lagi satu tu motor EXPI. Motor EXPI tu yang nak tukar oil seal sebelah magnet. Semua aku rasa aku tukar sebab EXPI memang rajin leaking kat sebelah situ. Jadinya aku suruh NAS bawa 125Z hitam tu, so dia try sekali. Jadinya kita tunggu dia balik, kita tengok apa dia cakap motor tu okey ke tak okey. Jadinya NAS dah balik, tapi dia malu aku nak temu ramah dia. Jadinya kita kena kita kena start sendiri. Tak jap motor ni, kita tengok. Aku buat macam itu sebab apa tahu? Sebab kalau kita nak tengok pilot kita okey ke tak okey, dia korang pulas ni 1/4. Lepas tu korang tengok RPM dia pergi dekat mana. Kalau macam aku setting, aku tengok RPM dia pergi dekat 6 ataupun 7. Kalau 5 tu dia masih kebesaran lah pilot dia. Kita dah selesai buat motor ni, jadinya aku akan pasang kabel set dia. Sebab hari ni petang ada seorang abang tu, dia nak bikin EXPI dia. Semalam aku tukarkan tayar motor dia. Lepas tu dia cakap EXPI dia tu, dia punya engine oil seal bahagian magnet dia semua, daripada papan magnet yang dekat gear sub, o-ring yang dekat skru 2 tu, o-ring sub sprocket, o-ring dekat sub gear. Sebab EXPI ni biasanya leaking kat situ je. Okay, jadinya motornya sedap je kan, timing kan. Orang cakap standard lah, standard. Okay, jadinya aku nak pasang cover set dia.